Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 13, kebarangkalian mudah, melibatkan satu standard kandungan, 13.1, kebarangkalian eksperimen dan dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama melaksanakan eksperimen kebarangkalian mudah dan seterusnya menentukan nisbah kekerapan berlakunya suatu peristiwa, perbilangan cubaan sebagai eksperimen bagi suatu peristiwa, dan yang kedua, membuat kesimpulan tentang kebarangkalian eksperimen suatu peristiwa apabila bilangan cubaan cukup besar. Apakah yang dimaksudkan dengan kebarangkalian? Kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa dinyatakan dalam bentuk pecahan atau perpuluhan. Dan nilai ukuran kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku adalah antara 0 dan 1. Okey, kita lihat kepada garis nombor ini, kita ada kebarangkalian 0.5 dan juga 1. Okey, apa maksudnya jika nilai kebarangkalian adalah 0? Okey, maksudnya peristiwa ini mustahil untuk berlaku. Dan jika kebarangkalian nilainya ialah 1, menunjukkan peristiwa ini pasti akan berlaku. Dan sekiranya 0.5 menunjukkan peristiwa ini sama kemungkinannya, sama ada mungkin berlaku ataupun tidak mungkin berlaku. Okey, kebarangkalian sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kebarangkalian eksperimen dan juga kebarangkalian teori. Dan dalam video kali ini, cikgu akan fokuskan dahulu kepada kebarangkalian eksperimen. Okey, kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa ialah kebarangkalian yang berdasarkan suatu eksperimen. Okey, untuk mendapatkan nilai bagi kebarangkalian eksperimen bagi peristiwa A contohnya, kita boleh menggunakan rumus ini di mana kekerapan berlakunya peristiwa A kita bahagikan dengan bilangan cubaan. Okey, kita lihat contoh pertama. Okey, melibatkan satu eksperimen. Ahmad melambungkan sebiji dadu adil sebanyak 240 kali. Dia mendapati bahawa muka 6 bintik menghadap ke atas ialah sebanyak 40 kali. Okey, eksperimen di sini ialah dengan melambungkan sebiji dadu adil. Okey, sebiji dadu adil tu maksudnya dadu ni ada 6 permukaan. Dan setiap permukaan ada 1 bintik, 2 bintik, 3 bintik, 4 bintik, 5 bintik dan 6 bintik. Okey, jadi daripada eksperimen yang dijalankan, kita boleh katakan peristiwa dalam eksperimen ini ialah muka 6 bintik menghadap ke atas. Okey, dan yang kedua, kita boleh juga dapatkan maklumat tentang kekerapan berlakunya peristiwa, iaitu sebanyak 40 kali. Okey, dan juga bilangan cubaan yang dilakukan ialah sebanyak 240 kali. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian, mendapat muka 6 bintik menghadap ke atas, kita akan menggunakan rumus tadi, iaitu kekerapan berlakunya peristiwa tersebut kita akan bahagikan dengan bilangan cubaan. Okey, iaitu kita dapat 40. Okey, kekerapan berlakunya peristiwa 40 bahagikan dengan 240 bilangan cubaan. Dan apabila kita melibatkan pecahan, kita mesti selesaikan dalam bentuk yang termudah. Okey, kita ringkaskan, kita akan dapat kebarangkalian mendapat muka 6 bintik menghadap ke atas ialah 1/6. Okey, boleh faham? Contoh yang pertama melibatkan eksperimen
melambung sebiji dadu adil. Okey, seterusnya kita lihat penyataan tentang kebarangkalian eksperimen, iaitu kebarangkalian eksperimen akan menuju ke suatu nilai tertentu jika eksperimen diulangi dengan bilangan cubaan yang cukup besar. Okey, jadi untuk kita lebih faham tentang penyataan tentang kebarangkalian eksperimen ini, kita lihat kepada aktiviti penerokaan. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 279 di mana ini ialah graf untuk melihat simulasi bagi lambungan duit shilling. Okey, bila proses melambung duit shilling, maksudnya sama ada dua peristiwa yang kita akan dapat, iaitu yang pertama kita dapat angka ataupun kita dapat gambar. Okey, jadi kamu lihat tentang eksperimen yang pertama apabila melibatkan bilangan cubaan yang cukup besar. Okey, yang ditanda ni ialah kebarangkalian. Okey, bilangan angka iaitu peristiwanya di sini dan juga bilangan cubaannya ialah N di sini. Okey, jadi yang diplotkan ni ialah kebarangkalian peristiwa dengan bilangan cubaan. Okey, yang hijau ni merupakan eksperimen yang pertama melibatkan 300 cubaan. Okey, dan kita lihat pula tentang eksperimen yang kedua. Okey, yang ni adalah nilai kebarangkaliannya yang berwarna ungu ni. Okey, juga melibatkan cubaan yang cukup besar iaitu 300 cubaan. Okey, untuk simulasi lambungan duit shilling. Okey, kita boleh lihat yang warna purple ini akan menuju nilai yang sama dengan yang pertama tadi. Okey, yang warna hijau. Dan kita akan lihat juga yang ketiga melibatkan cubaan yang sama iaitu 300 cubaan. Okey, yang biru ni merupakan graf yang ketiga bagi eksperimen yang ketiga. Okey, eksperimen yang sama iaitu melibatkan lambungan duit shilling. Okey, kita boleh lihat di sini bagaimana bilangan angka bertambah dengan bertambahnya bilangan cubaan. Okey. Okey, sehinggalah kita dapat 300 cubaan di sini. Okey, jadi daripada video ini kita boleh lihat bahawa satu kesimpulan kita boleh buat iaitu kebarangkalian eksperimen akan menuju ke satu nilai yang tertentu. Okey, di sini nilainya akan menuju pada satu nilai yang tertentu jika eksperimen ini diulang dengan bilangan cubaan yang cukup besar. Okey, jadi seterusnya kita lihat pula tentang contoh 2. Okey, Man, Tan dan Aini masing-masing melambungkan sebiji dadu sebanyak 600 kali. Okey, cubaan yang cukup besar 600 kali. Okey, bilangan kali muka 6 bintik menghadap ke atas yang diperoleh mereka dicatatkan dalam jadual di bawah. Okey, untuk Man, Tan dan Aini. Okey, untuk Man 101, untuk Tan 99 dan untuk Aini 100. Jadi kita kira kebarangkalian eksperimen untuk Man 101 perkan dengan jumlah cubaan iaitu 600, kita dapat 0.16. Okey, kita kira pula untuk kebarangkalian Tan. Okey, kebarangkalian Tan memperoleh muka 6 bintik ialah 99/600 iaitu 0.165. Dan yang terakhir, kebarangkalian Aini memperoleh muka 6 bintik pula ialah 100/600 iaitu 0.167. Okey, apa yang kita boleh perhatikan di sini, satu kesimpulan kita boleh buat iaitu didapati bahawa nilai kebarangkalian untuk Man, Tan dan Aini memperoleh muka 6 bintik menuju ke satu nilai tertentu apabila dadu dilambungkan 600 kali. Okey, 0.168, 0.165, 0.167.
Maksudnya, ketiga-tiga kebarangkalian ini menuju ke satu nilai yang paling hampir, iaitu 0.17. Jadi, ini adalah kesimpulan bagaimana kita boleh katakan bahawa untuk kebarangkalian eksperimen, nilainya akan menghampiri satu nilai yang tertentu, nilai yang hampir sama, jika eksperimen tersebut diulang untuk bilangan cubaan yang cukup besar. Jadi cikgu harap kamu boleh faham tentang konsep kebarangkalian eksperimen. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.